Kedah Darul Aman di barat daya Semenanjung kaya dengan sejarahnya. Mengikut para sejarawan, dalam kurun ke-7, Kerajaan Lama Kedah adalah di bawah takluk Empayar Sriwijaya. Kemudian datang Islam bersama pedagang-pedagang Arab. Sehingga dalam usia 40-an, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tidak berapa terkenal di luar negeri Kedah. Tetapi bila tiba ketikanya berbakti kepada negara, beliau begitu dikagumi kerana keberaniannya. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, beliau berjaya membina sebuah negara berbelang kaum, meluaskannya lagi dalam satu persekutuan dan membimbingnya segandengan dengan negara-negara progresif di dunia. Putra ke-7 Sultan Abdul Halim Shah dengan mak cik menjelara, Tunku Abdul Rahman dilahirkan di Alustar pada 8 hari bulan Februari 1903. Sewaktu usianya 4 tahun, beliau bersekolah Melayu di waktu pagi dan mempelajari bahasa Inggeris di sebelah petang. Bila meningkat 12 tahun, beliau belajar pula di Penang Free School. Bila berusia 16 tahun, beliau menerima beasiswa negeri Kedah yang membolehkannya memasuki St. Catherine's College di Cambridge, England. Tunku Abdul Rahman berjaya meraih ijazah Bachelor of Arts ketika berusia 26 tahun. Semasa menuntut dalam bidang undang-undang, beliau menubuhkan Persatuan Melayu Great Britain dan menjadi setiausahanya yang pertama. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1931, beliau memasuki perkhidmatan awam negeri Kedah dan ditempatkan di beberapa daerah negeri itu. Dengan semangat merdeka berkobar-kobar di dada, Tunku mulai digelar pembela rakyat jelata. Semenanjung Tanah Melayu diserang tentera Jepun pada tahun 1942. Sekalipun pendudukan Jepun penuh azab sengsara, namun ia telah memecahkan tanggapan ketuanan orang putih dan merangsangkan anak Melayu ke arah kemerdekaan. Sewaktu British berundur, Tunku mencolek ayahandanya dari suatu konvoi yang membawanya ke Pulau Pinang, lalu melarikan baginda ke Kuala Sidem beberapa kilometer di luar Kulim. Tunku beranggapan bahawa tempat Sultan ialah bersama rakyat, terutamanya di saat-saat genting. Di zaman Jepun, Tunku menjadi penyelia pelajaran dan pengarah kawalan awam. Selepas perang, beliau ke London semula untuk melanjutkan pelajaran di bidang undang-undang. Pada tahun 1949, beliau diterima menjadi peguam. Sementara itu, di bawah pimpinan Dato' On bin Jaafar, UMNO telah ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Februari 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu mengembalikan semula kedaulatan Sultan-Sultan. Dalam tahun 1951, Tunku meletakkan jawatan dari perkhidmatan kerajaan untuk mengambil alih jawatan Presiden UMNO dari Dato' On dan bersama ahli-ahli lain menegak dan menjadikan UMNO sebuah gerakan politik yang kuat lagi dinamik. Tunku berpendapat bahawa orang Melayu tidak akan ke mana tanpa kerjasama kaum-kaum lain. Beliau pun menubuhkan suatu perikatan politik di antara UMNO dengan MCA. Dalam pilihan raya umum yang pertama dalam tahun 1955, perikatan yang kini turut disertai oleh MIC berjaya dengan cemerlang mengaut 51 daripada 52 kerusi dalam perhimpunan perundangan. Bagi Tunku, pilihan raya ini merupakan satu detik sejarah. Tunku memilih jemaah menterinya dari semua kaum, lalu menggerakkan jentera kerajaan demi menunaikan janji-janji pilihan raya dahulu. Banyak kerja mesti dilakukan, terutama sekali menamatkan darurat.
Satu pengampunan telah diisytiharkan supaya mereka yang menyerah diri dapat kembali ke pangkuan masyarakat dan keluarga masing-masing. Ketua-ketua komunis meminta berunding. Di perundingan baling, Tunku menolak tuntutan komunis supaya diakui parti mereka. Beliau menerima janji dari Chin Peng untuk meletak senjata sebaik sahaja negara merdeka. Dalam misi merdeka ke London, persetujuan tercapai dalam hampir kesemua perkara, pemerintahan sendiri serta-merta dan merdeka dalam 18 bulan lagi. Di tanah air pula, tercetus peristiwa-peristiwa gembira yang tidak boleh dilupakan. Melaka terpilih untuk menyambut kepulangan Tunku. Di khalayak lebih 50,000 rakyat jelata, Tunku mengumumkan berita yang ditunggu-tunggu, kemerdekaan penuh bagi rakyat Persekutuan Tanah Melayu, insya-Allah pada 31 Ogos 1957. Di Stadion Merdeka, Kerajaan British secara rasmi menyerahkan kuasa kepada Kerajaan Perikatan yang diketuai oleh Tunku. Selaku Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu, Tunku mencorakkan sebuah kerajaan yang pragmatik dan praktikal. Kebebasan hendaklah membawa bersamanya peluang bagi semua, kata Tunku. Kita akan bina struktur sosial, ekonomi dan pelajaran sedemikian rupa hingga dapat negara baru ini berdiri tegak, berbangga dan penduduknya bahagia dengan kepuasan hidup. Di awal-awal kemerdekaan, Malaya berjaya mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi dengan kecergasan yang jarang-jarang sekali terlihat di Asia Tenggara sesudah Perang Dunia Kedua. Dasar Tunku mengenai kebebasan penuh dalam perdagangan dan iklim pelaburan yang baik menambahkan lagi peluang pekerjaan bagi penduduk dan kemakmuran bagi negara. Tunku menerima penghormatan dari beberapa universiti. Semacam suatu yang simbolik, penghargaan yang pertama datangnya dari universiti kita sendiri. Pada 16 Jun 1962, di Stadium Negara, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Chancellor pertama Universiti Malaya. Sewaktu mengunjungi Vietnam Selatan, beliau berunding dengan Presiden Ngo Dinh Diem mengenai ancaman komunis. Lawatannya ke Sri Lanka mengeratkan lagi tali persahabatan di antara kedua-dua negara. Di Filipina, Tunku menerima bintang utama Republik itu dari Presiden Garcia. Di Manila lah tercetusnya gagasan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Dalam lawatan rasminya ke Amerika Syarikat, Tunku dibawa melawat Pertubuhan Dunia oleh Setiausaha Agungnya Dag Hammarskjöld. Beliau berbincang dengan Presiden Eisenhower mengenai keadaan di Asia Tenggara. Lawatan muhibah Tunku ke Australia merapatkan lagi pertalian di antara kedua-dua negara yang terikat dalam Commonwealth. Di satu jamuan makan menghormatinya, Perdana Menteri Australia, Sir Robert Menzies, menyifatkan Tunku sebagai rakan setia Australia di rantau ini. Tunku yang meminati lumba kuda turut menghadiri Piala Melbourne, peristiwa agung dalam perlumbaan kuda Australia. Dalam tahun 1974, tercapai juga cita-cita Tunku untuk memenangi Piala Melbourne dengan kuda Think Big. Di New Zealand, Tunku memperkatakan warisan bersama di antara orang Melayu dengan orang Maori. New Zealand merupakan rakan rapat Malaya. Di Wellington, Tunku dialu-alukan oleh Gubernur dan Perdana Menterinya, Encik Walter Nash. Lawatan rasmi juga dilakukan ke Jepun dan India. Beliau juga melawat kebanyakan negara Eropah. Sewaktu di Jerman Barat, beliau disambut mesra oleh Chancellor Konrad Adenauer. Di Berlin, beliau menerima sebuah contoh loceng kebebasan dari Dr. Willy Brandt, Datuk Bandar Berlin Barat. Di persidangan para Perdana Menteri Commonwealth di London dalam tahun 1961, Tunku mengkritik secara terbuka dasar apartheid Afrika Selatan dan membuka laluan bagi kutukan dunia ke atas Afrika Selatan mengakibatkannya menarik diri dari Commonwealth. Bagi menyahut seruan bangsa-bangsa bersatu, Tunku menghantar pasukan bersenjata kita ke Kongo. Sebagai seorang Muslim, beliau banyak berusaha mengembangkan syiar Islam.
Salah satu usahanya ialah pertandingan membaca Al-Quran yang diadakan setiap tahun. Kapal Haji Kuala Lumpur merupakan usaha beliau ke arah membaiki kemudahan untuk bakal-bakal haji ke Mekah. Lama sudah Tengku bercita-cita hendak membina sebuah masjid di ibu kota persekutuan. Kini Masjid Negara menjadi mercu tanda yang dapat dibanggakan. Tengkulah yang menulis skrip Raja Bersiung. Sekalipun sibuk dengan tugas-tugas negara, sempat juga beliau menjenguk ke studio filem tersebut di samping memberi nasihat tentang pembikinannya. Menjaga kesihatan dengan bersukan adalah resminya. Golf merupakan salah satu kegemarannya. Beliau menganggap sukan bukan sahaja membina pribadi seseorang, bahkan sifat kenegaraannya. Sebagai Presiden pertama Konfederasi Badminton Asia, beliau menderma sebuah trofi yang indah bagi kejohanan yang pertama. Sepak takraw kini mendapat tempat berkat naungannya. Bagi Tengku, bola sepaklah permainan utama. Beliau menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia selama 20 tahun sejak tahun 1951 dan Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia selama 20 tahun dari tahun 1956. Beliaulah yang memulakan Pesta Bola Merdeka sejak tahun 1958 dan kejohanan Belia Asia dalam tahun 1959. Di samping itu, Tengku sentiasa menggalakkan kerjasama serantau. Sekalipun ASA, Persatuan Asia Tenggara, ketika itu merangkumi 3 buah negara saja, tetapi beberapa projek usaha sama dapat diselenggarakan untuk faedah bersama. Dalam bulan Jun 1960, Tengku menandatangani satu peristiharan yang menamatkan darurat selama 12 tahun. Melaya dengan bantuan rakan-rakannya telah berjaya menumpaskan komunisme yang militan. Dalam satu sidang akhbar di Singapura, Tengku mengejutkan para hadirin dengan satu seruan supaya diadakan pertalian yang lebih rapat di antara Melaya dengan Singapura, Brunei, Borneo Utara dan Sarawak. Para pemimpin dari Borneo tiba untuk meminta penjelasan. Tengku memberi jaminan bahawa Malaysia bukan sahaja akan menyegerakan kemerdekaan mereka, bahkan akan meningkatkan lagi pembangunan dengan segala faedah yang tak ternilai. November 1961, Tengku pun berunding dengan Perdana Menteri British Eject Macmillan. Kedua-dua kerajaan bersetuju membentuk Malaysia. Mereka juga bersetuju diadakan sebuah suruhanjaya khas untuk memastikan pandangan dan pendapat penduduk Borneo Utara dan Sarawak. Wakil-wakil dari Borneo membentuk jawatan kuasa perundingan Setiakawan Malaysia untuk mengumpul dan membandingkan pendapat rakyat dalam menggubal suatu pelan Indo untuk penubuhan Malaysia. Jawatan kuasa ini bersidang di beberapa ibu negeri. Dalam perundingan akhir di Singapura, tercapailah persetujuan mengenai beberapa perkara tentang kedudukan wilayah-wilayah Borneo. Dengan termeterainya Memorandum 44 perkara, langkah ke arah Malaysia mara setapak lagi. Dalam bulan Februari 1962, Suruhanjaya khas pun memulakan tugasnya memastikan hasrat penduduk Borneo Utara dan Sarawak. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Cobble, bekas Governor Bank England. Lebih 4,000 orang termasuk setiap parti politik di kedua-dua wilayah telah ditemui. Suruhanjaya mendapati sebahagian besar penduduk menghendaki Malaysia dan mahukannya segera. Dalam bulan November 1960, Tengku melakukan lawatan yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Borneo. Beliau dialukan sebagai saudara kandung. Di mana sahaja beliau berada, rakyat menyambutnya dengan penuh mesra. Sementara itu, jawatan kuasa antara kerajaan yang dianggotai oleh wakil-wakil dari Melaya, Britain, Sarawak dan Borneo Utara sibuk menggubal perlembagaan yang merangkumi berbagai perkara, termasuklah kedudukan dan kepentingan khas wilayah-wilayah Borneo. Persetujuan Malaysia termeterai pada tengah malam 8 Julai 1963.
Sebelum menandatanganinya, Encik Macmillan berkata, persetujuan yang dicapai oleh kita ini merupakan hasil usaha pemikiran yang penuh waspada, perundingan yang teliti dan perbincangan yang mendalam. Negara seperti juga manusia di dalamnya tidak bergantung kepada kebahagiaan dan kemakmuran di atas dokumen-dokumen perundangan. Patriotisme dan kemakmuran bukan saja ditentukan oleh hasil mahsul negeri, bahkan juga oleh hati dan jiwa rakyat dan juga mutu kepimpinannya. Dan Malaysia sudah pun dikurniakan dengan perkara-perkara penting ini. Persetujuan Malaysia melenyapkan bayang-bayang penjajahan di Asia Tenggara. Ia menafsirkan kelahiran sebuah negara baru pada 31 Ogos 1963. Persidangan kemuncak di Manila dibuka dalam suasana tegang. Indonesia mengutuk perjanjian London itu, manakala Filipina pula menuntut Sabah yang sebelum Malaysia dikenali sebagai Borneo Utara. Demi perdamaian, Tengku bersetuju diadakan penilaian baru mengenai hasrat rakyat Sabah dan Sarawak. Dengan itu, beliau menunda tarikh penubuhan Malaysia. Sejurus kemudian, sepasukan penyiasat bangsa-bangsa bersatu tiba di Sarawak dan Sabah untuk mengadakan satu penyiasatan bebas. Terdahulu dari itu, Brunei telah memilih untuk tidak memasuki Malaysia. Pasukan penyiasat itu menjalankan tugasnya dengan rapi di kedua-dua wilayah. Ia dapati sebahagian besar penduduk menyokong penubuhan Malaysia. Keputusan itu adalah jelas kepada dunia, tetapi Indonesia menolaknya. Pemergian Gubernur-Gubernur Sarawak dan Sabah menandakan tamatnya penjajahan British di Asia Tenggara. Tertutuplah sudah satu babak dalam sejarah dan terbukalah pula satu era baru. Pada 16 September 1963, kemerdekaan Sabah sebagai sebuah negeri bersekutu dalam Malaysia diisytiharkan oleh Ketua Menteri Donald Stephens. Dalam masa yang sama di Kuching, peristiharan kemerdekaan Sarawak dibawa oleh Ketua Menteri Stephen Kalung Ningkan. Di Stadium Merdeka pula, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menyerahkan naskah kemerdekaan kepada Perdana Menteri pertama bagi Malaysia, Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Kegembiraan seluruh negara terjejas oleh kefantasi Indonesia. Di tengah-tengah ujian dan dugaan, Malaysia terus mara dan maju. Tunku membina beberapa mercu tanda yang tersergam indah seperti bangunan parlimen dan lapangan terbang Subang berharga 55 juta ringgit. Ianya serba moden, lagi cekap dengan landasan yang terpanjang di Asia Tenggara. Masjid Negara pula dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bertempat di tengah-tengah bandar raya, ia melambangkan perpaduan dan keimanan rakyatnya. Tugu Negara digagaskan oleh Tunku untuk mengingati mereka-mereka yang gugur dalam membela tanah air sewaktu darurat. Ia dibuka oleh Seri Paduka Baginda pada 8 Februari 1966, sempena Hari Keputeraan Tunku. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, melambangkan tenaga dan daya pendorong bagi negara muda ini. Kian hari Malaysia kian terkenal, maka semakin ramailah yang datang berkunjung. Di antaranya ialah Perdana Menteri India, Tuan Indira Gandhi. Kunjungan ini memperbarui lagi persahabatan di antara kedua-dua negara. Kunjungan Raja Faisal dari Arab Saudi dalam tahun 1970 amat penting bagi Tunku. Dalam lawatan ini, Raja Faisal menawarkan secara rasmi jawatan Setiausaha Agung Sekretariat Islam kepada Tunku. Tunku kerap melawat Sabah dan Sarawak. Kejujuran dan minatnya terhadap manusia dari apa juga bangsa atau suku kaum telah merapatkannya lagi beliau kepada rakyat. Pernah beliau berkata, bagi diri saya tidak berminat sangat dengan politik. Minat saya ialah mentadbir kerajaan dan menjaga kebajikan rakyat dan negara.
Pada 22 September 1970, Tunku berangkat ke Istana Negara untuk menyembahkan peletakan jawatannya ke bawah duli Sri Paduka Baginda yang baru saja ditabalkan, kebetulan pula putera saudaranya. Tunku memohon supaya dilantik Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri. Demikianlah kuasa beralih tangan dengan licin dan mulianya. Tunku telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri selama 13 tahun. Sejurus kemudian, Tunku berangkat ke Jeddah untuk menyandang jawatan Setiausaha Agung Urus-Setia Islam. Tugas utamanya ialah menarik lebih ramai ahli. 40 buah negara Islam menjadi anggota. Cadangannya untuk menubuhkan sebuah bank pembangunan Islam menjadi kenyataan dalam tahun 1974. Di tanah air, Tunku menumpukan tenaganya terhadap Perkim, memberi nafas baru kepada pertubuhan kebajikan Islam itu, di samping mendapatkan bantuan wang dari Libya untuk membina ibu pejabatnya. Sewaktu Tunku menjadi presiden, Perkim berkembang pesat hingga terkenal di luar negara. Sejak awal tahun 1975, atas permintaan kerajaan Malaysia, Perkim telah menjaga kebajikan beribu-ribu orang pelarian Islam dari Kampuchea. Melalui usaha Tunku, bantuan wang telah diperolehi untuk membina sebuah kamp di Kelantan. Dalam tahun 1982, Tunku mengetuai perwakilan Islam ke negeri China. Beliau disambut oleh Perdana Menteri Chow Chee-yang di Istana Ming, satu penghormatan istimewa bagi tetamu khas negara. Presiden bagi Persatuan Islam di Beijing, Haji Muhammad Ali Changzi, dan ketua-ketua Cina Islam yang lain mengalu-ngalukan Tunku dan rombongannya. Setengahnya mengiringi Tunku dalam lawatannya selama 10 hari ke Shanghai, Hangzhou, dan Canton. Tahun kemudian, Persatuan Islam Cina membuat lawatan balas ke Malaysia. Pandangan dan ulasannya mengenai ehwal semasa di ruang SIC di Akbar Star menempatkan Tunku sebagai tokoh negarawan yang pendapatnya sering dibaca oleh rakyat pelbagai kaum. Tunku dijemput membuka Dewan Kenangan Merdeka sewaktu perayaan Hari Kebangsaan di Melaka. Sungguh wajar bagi bapa Malaysia membuka dewan ini kerana ia menempatkan gambar detik-detik peristiwa ke arah kemerdekaan Malaysia dan perjuangan pemimpin-pemimpin seperti Tunku. Kepopularan Tunku ternyata bila ramai pemimpin dunia mengambil kesempatan menemuinya. Dalam lawatan rasminya ke negeri ini, Perdana Menteri British Puan Margaret Thatcher mengunjungi Tunku di kediamannya. Presiden Jerman Barat, Dr. Richard von Weizsäcker dan isteri melawat Tunku di rumahnya di Pulau Pinang. Dari negeri Thai pula, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn, gelaran dan bintang kebesaran banyak dikurniakan ke atas Tunku. Beberapa buah universiti menganugerahkan ijazah kehormat, biasanya dalam jurusan perundangan dan kesusastraan. Dalam tahun 1987, Pesuruhjaya Tinggi Australia, Encik David Evans, mengumumkan bahawa Ratu Elizabeth bersetuju mengurniakan Tunku dengan Honorary Companion of the Order of Australia. Kurniaan ini merupakan pengiktirafan bagi Tunku di dunia antarabangsa sebagai seorang yang cintakan damai dan muhibah. Dalam seminar mengenai perlembagaan Malaysia yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan, anugerah Man of the Year dikurniakan ke atas Tunku. Makin meningkat usianya, kian banyak pertubuhan yang suka meraihkan Hari Keputeraan Tunku. Dalam usia yang lanjut pun, beliau masih menarik dengan watak dan jenakanya yang spontan. Hari ini, Tunku merayu supaya jangan diberikan lagi hadiah-hadiah kepadanya, tetapi disalurkan ke tempat-tempat yang beliau sendiri suka menderma.
Ada juga detik dan peristiwa sedih dalam hidupnya, seperti pemergian teman-teman lama. Tengku terkenal dengan kesetiaannya dan murah hati. Kemuliaan hati dan fikirannya yang terbuka membuatnya dikasihi ramai. Penduduk Malaysia menyanjung tinggi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai seorang negarawan ulung. Sumbangannya yang besar terhadap negara akan dikenang sepanjang masa. Semoga jasa dan kebijaksanaan Tunku akan menjadi teras perangsang kepada generasi muda untuk terus bergiat ke arah meninggikan darjat pencapaian dan kemuliaan.